Para pendengar yang saya muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masih lagi pada peringkat pembukaan ataupun permulaan kepada risalah yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah. Pada permulaan risalah ini beliau menyatakan bahawa risalah ini adalah suatu risalah yang kecil sahaja, risalah yang ringkas sahaja, akan tetapi banyak ilmunya. Maknanya ia mengandungi banyak manfaat. Untuk sesuatu itu mempunyai manfaat yang banyak, dia tak perlu panjang. Buku yang panjang ataupun yang tebal itu bukan semestinya mengandungi manfaat yang banyak. Dan buku ataupun risalah yang pendek itu tidak pula bermakna ianya tidak memiliki manfaat yang banyak. Jadi dalam soal ini yang penting adalah apa yang terkandung di dalam risalah berkenaan. Dan yang kedua adalah persediaan orang yang membacanya. Orang yang berhadapan dengan risalah itu. Jadi kata An-Nabhani, risalah ini adalah suatu risalah yang kecil sahaja, pendek sahaja isi kandungannya, akan tetapi banyak mengandungi ilmu dan memberi manfaat kepada orang yang berakal. Maknanya orang yang mahu memikirkan persoalan yang dipersembahkan itu. Kalau sekiranya orang itu tidak mahu berfikir tentang persoalan itu, maka tidak ada gunanya risalah yang berkenaan. Sebagaimana Al-Quran itu sendiri pun, walaupun ia adalah merupakan kitab yang mubin, kitab yang jelas dan nyata isi kandungannya, akan tetapi kalau sekiranya orang yang berkenaan, orang yang membacanya itu tidak memiliki persediaan-persediaannya, maka pastilah ia tidak akan memperolehi apa-apa manfaat daripada kitab yang terang dan nyata itu. Baik. Tentang risalah ini, maka An-Nabhani menyatakan hanya orang yang betul-betul berfikir dan betul-betul insaf sahaja akan dapat memperolehi manfaat daripadanya. Siapa yang betul-betul insaf, siapa yang nakkan petunjuk, dan siapa yang Allah Ta'ala nak berikan petunjuk kepadanya. Kalau tidak, ia takkan mendapat apa-apa manfaat. Dan apakah persoalan yang menjadi yang mahu dipersembahkan oleh An-Nabhani itu? Ini juga dinyatakan dalam mukaddimahnya. Persoalannya adalah persoalan keselamatan diri. Ini adalah persoalan yang sangat penting. Persoalan keselamatan yang kekal abadi. Bukan hanya keselamatan hidup di dunia, tetapi keselamatan hidup yang kekal abadi. Nikmat yang kekal abadi dan keselamatan daripada azab yang kekal abadi. Jadi kata An-Nabhani, kalau sekiranya seseorang itu menghabiskan keseluruhan umur dia, cuba mencari jawapan kepada persoalan itu, dan cuba mendapatkan bantuan dan juga pertolongan daripada sesiapa sahaja yang mampu menolongnya. Kalau ada ahli fikir, kalau ada ahli falsafah, orang-orang yang bijak pandai, yang boleh menolongnya, menunjukkan kepada dia jalan yang membolehkan dia mencapai kebahagiaan yang kekal abadi. Dan dia menghabiskan keseluruhan waktunya berfikir tentang perkara itu agar dia dapat memperolehi hasrat itu. Kata An-Nabhani, usaha yang sedemikian itu adalah usaha nak memperolehi ganjaran yang amat besar, sedangkan modal yang dikeluarkan itu sedikit. Seumpama orang yang berusaha mengeluarkan modal sebiji pasir, sebutir pasir, dengan harapan memperolehi dunia dan seluruh isinya. Itulah
perumpamaan usaha yang sedemikian itu. Nak beritahu betapa apa hasrat yang kita ingin capai itu adalah suatu hasrat yang sangat besar. Dan tak padan dengan usaha yang kita habiskan untuk mencapai hajat itu. Jadi itulah secara ringkasnya isi kandungan yang dibincangkan dalam risalah ini. Kepentingan persoalan yang dibincangkan dalam risalah ini. Seterusnya kita sambung apa yang dinyatakan oleh An-Nabhani. Kata beliau, "Wa ana aftahu laka baban tadkhulu minhu ila at-tafakkuri fi hadzal amri al-muhim." Maka di sini aku bukakan kepadamu suatu bab, suatu pintu, yang melalui pintu itu kau boleh masuk dan kau boleh mula berfikir tentang perkara yang sangat penting ini. Jadi tugas dia hanya nak buka pintu. Terserah kepada kita, kita nak masuk atau tidak. Tugas beliau adalah membuka pintu kepada persoalan. Buka pintu. Jadi dipersilakan masuk dan turut sama berfikir tentang persoalan itu. Alladzi la ahamma minhu, yang tidak ada persoalan yang lebih penting daripada persoalan ini. Jadi persoalan kebahagiaan yang kekal abadi ini tidak ada yang lebih penting. Kerana persoalan kebahagiaan yang sementara ini semua orang tahu. Soal makan minum, soal kehidupan seharian, itu sesiapa pun tahu. Tetapi bagaimana persoalan tentang akhirat, tentang hidup sesudah mati, tentang apa yang menjamin kebahagiaan hidup yang sudah mati itu, sesudah kita mati. Jadi itu persoalan yang tidak semua orang boleh ketahui. Dan tidak mungkin tercapai oleh akal fikiran manusia. Fa'aqulu, maka aku katakan kepadamu, anta ta'lamu anna al-insana min hina wiladatihi ila mamatihi. Engkau ketahui bahawasanya manusia itu daripada mula zaman kelahirannya, daripada lahirnya, sehinggalah kepada kematiannya. Yaghlibu alaihi bit-tab'i hubbal adat. Menjadi kebiasaan baginya mencintai adat kebiasaan. Jadi tabiatnya itu terikut-ikut dengan adat kebiasaan. Allati ya'taduha la siyama idza tala az-zaman. Adat kebiasaan yang menjadi ikutannya, khususnya apabila sudah lama dia terbiasa dengan adat itu. Wa tasiru hiyal hakimatu 'alaiha, sehingga kan adat itu sudah menguasai dirinya. Sudah sebati dengannya dan menguasai dirinya. La yaqdiru ala mufaraqatiha illa bil kurhi an nafsihi. Maka apabila itu keadaannya, dia tidak mampu untuk terpisah daripada adat kebiasaan itu. Tidak mampu untuk memutuskan diri daripada adat kebiasaan itu, melainkan dengan memaksa dirinya. Terpaksa dia berkeras untuk memaksa dirinya, melakukan sesuatu yang dia tidak suka, kerana itu adalah kebiasaan dia selama ini. Apa contohnya? Contohnya dia bagi, fa ba'da wiladatihi, selepas daripada kelahirannya, yuhibbur radha', dia suka kepada susu ibunya. Anak yang baru dilahirkan dan menyusu dengan ibunya.
fala yufariquhu bil fitami illa fi ghayatil masyaqqah. Maka tidak mungkin ia boleh dipisahkan daripada tabiat itu melainkan dengan sehabis-habis susah. Kita boleh lihat sendiri betapa sukarnya seorang anak untuk diputuskan daripada susu ibunya. Kita boleh tengok macam mana ini berlaku kepada anak kita. Kemungkinan anak itu akan demam. Kemungkinan anak itu akan sakit. Untuk membiasakan dirinya dengan susu botol. Ataupun minuman-minuman yang lain. Tak perlu lagi menyusu dari ibunya. Kerana itu adalah suatu kebiasaan. Mungkin dah 2 tahun dia menyusu. Kalau dibiarkan, mungkin sampai umur 3 tahun atau 4 tahun pun dia masih nak menyusu dengan ibu dia. Kalau tidak diputuskan. Tapi kalau nak diputuskan, kita lihat daripada pengalaman, itu akan mengambil masa dan kesukaran yang amat sangat. Wa ya'lafu darahu wa mahallatahu wa baldatahu wa qutarahu. Demikian juga kita lihat contoh bagaimana seseorang itu mencintai rumahnya, tempat tinggal. Persekitaran dia, negeri dia, kampung dia, daerah dia. Wala yufariqu syai'an minha illa kariha. Dan tidak mungkin dia meninggalkan tempat kebiasaan ini melainkan dengan penuh rasa sukar. Payahnya kita nak meninggalkan kampung halaman. Kita dah besar di situ. Kata orang apa, tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Jadi tempat tinggal kita, kampung halaman kita adalah tempat yang kita sayang, tempat yang kita cintai. Jadi macam mana kita nak tinggalkan kampung, sama ada nak pergi belajar ke, nak berhijrah ke, nak pergi urusan perniagaan, kita rasa berat untuk meninggalkan kampung halaman. Wa kadzalika dukkanahu wa suqahu wa sun'atahu wa fannahu. Demikian juga kedainya, tempat dia berniaga. Kampung, pasar tempat dia berjual beli. Juga pekerjaan dia. Dan juga apa, fannahu, maknanya kerjalah juga. Apa yang dia buat, kepandaian dia. Jadi satu kerja nak tukar pada satu kerja yang dia biasa buat, nak tukar kepada kerja lain susah. Tempat yang dia biasa berjual beli, biasa nak pergi tempat lain juga susah. Nak tukar suatu pekerjaan susah. Wa kadzalika ahla baitihi wa ailatahu wa ashiratahu wa jinsiyatahu wa lughatahu. Demikian juga kaum keluarga dia. Kaum keluarganya, bangsa dia, bahasa yang dia tuturkan, wa diyanatahu allati yansha'u 'alaiha, dan agama yang diikutinya selama ini, yang dianutinya selama ini. Ini adalah perkara-perkara yang sudah menjadi adat kebiasaan. Yang tidak mungkin, boleh katakan tidak mungkin. Maksud saya di sini sukar. Tidak semudah itu. Tidak mudah untuk seorang itu berpisah dan tukar. Fala yufariqu syai'an min jami'i ma dzukira wa amthaluhu illa karihan li firaqihi. Maka tidak mungkin bagi dia meninggalkan atau berpisah daripada apa yang contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Melainkan dia akan rasa berat, tak suka, rasa terpaksa yang amat sangat untuk dia tinggalkan benda-benda yang kita sebutkan tadi. Wa min huna, kata An-Nabhani, nasya'at al-firaqu wal jama'atu al-mukhtalifatu. Daripada tabiat inilah, daripada kebiasaan inilah, daripada sifat inilah, maka terbitnya kumpulan-kumpulan, firqah, puak-puak.
dan kumpulan-kumpulan jamaat yang berbagai. Kerana kebiasaan manusia yang berbagai, maka timbul perkumpulan yang berbagai mengikut kebiasaan masing-masing. Wa hadha amrun zahirun badihiyun la yunkiruhu man 'indahu adna idrak. Dan persoalan ini jelas An-Nabhani adalah suatu perkara yang amat jelas. Kalau kita perhatikan kepada sifat manusia, tabiat manusia, ini benda yang jelas, yang tidak perlu dibuktikan lagi. Bahawasanya manusia itu amat sukar meninggalkan tabiatnya. Tabiatnya itu sukar ditinggalkan. Jadi tak ada sesiapa pun yang memiliki akal, kefahaman, akan mengingkari fakta ini. Akan mengingkari hakikat ini. Ini kita nak bawa kepada persoalan agama nanti. Agama juga sedemikian, nanti kita akan jelaskan. Jadi agama ni salah satu daripada kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan yang lain pun sukar untuk manusia tinggalkan. Sukar untuk manusia berpisah daripadanya. Ini kan pula agama yang menjadi pegangannya daripada dia lahir. Ini persoalan yang akan kita bincangkan. Pokok persoalan yang kita nak bincangkan. Idza alimta dzalika, apabila engkau ketahui hakikat ini, hakikat yang disebutkan sebentar tadi, ta'lamu yaqinan, engkau akan ketahui dengan seyakin-yakinnya, dengan sepasti-pastinya, anna mujarrada mahabbatil nasi lidiyanatihim, bahawa kecintaan manusia terhadap agama yang mereka anuti itu, wa tamassukihim biha, dan pegangan mereka terhadap agama itu, la yakfi dalilan, tidak cukup sebagai dalil, sebagai bukti, likulli wahidin minhum, bagi setiap daripada mereka, anna diyanatahu khairud diyanat, bahawasanya agama itulah agama yang terbaik. Jangan kerana dia selama ni pegang agama itu dengan penuh teguh, pegangan yang amat teguh, tak pernah berganjak, tak pernah ragu, tak pernah tergugat, dan daripada dia lahir lagi dia sudah berpegang dengan agama itu. Itu bukan hujah, kata An-Nabhani. Itu bukan hujah bahawasanya agama itulah agama yang terbaik, agama yang benar, agama yang dia patut terus menerus ikut dan berpegang. Kama anna mahabbatahu li sun'atihi allati yansha'u 'alayha, sebagaimana kita bandingkan dengan pekerjaan yang menjadi kebiasaan seseorang itu, yang menjadi punca pencarian hidup, sumber rezeki dia. La tadullu ala annaha khairus sana'i', bukanlah bukti bahawasanya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang terbaik. Bukan makna oleh kerana kita bekerja, buat kerja tu daripada kita muda lagi, ataupun mungkin dah 10 tahun, dah 20 tahun kita buat kerja tu, maka itulah pekerjaan yang terbaik, dan tidak ada lagi pekerjaan yang lebih baik daripada itu. Bal qad takunu akhassas sana'i' wa huwa yuhibbuha, bahkan mungkin juga itulah pekerjaan yang paling keji, paling hina, sedangkan dia menyukainya. Ini berlaku, ini kita boleh lihat. Sebab itu dia menyeru kita supaya berfikir tentang persoalan ini. Kerana untuk kita buat keputusan bahawasanya apa yang dikatakan oleh An-Nabhani ini benar atau tidak, maka kita perlu berfikir. Sebab itu dia kata dia hanya boleh buka pintu berfikir. Dia tolong buka pintu, kita jenguk,
Kita tengok, lepas tu kita masuk. Kita turut sama berfikir. Jadi dia sekarang ni sedang mengajak kita melalui proses berfikir. Bagaimana proses berfikir itu? Proses berfikir itu dengan memerhati. Kita perhatikan kepada kebiasaan manusia. Manusia umum, tak kira lah Islam ke tak Islam ke. Manusia umumnya mencintai sesuatu yang dia buat selama ini. Sesuatu yang dia buat secara berulang kali, yang sudah menjadi adat kebiasaan itu, dia amat cintai. Cuma Nabahani nak kita bermuhasabah balik. Melihat balik. Bahawasanya benda yang kita buat secara berterusan, lama, adat kebiasaan kita itu tidak semestinya yang terbaik. Kita nak kena kaji. Kita nak kena muhasabah. Apatah lagi apabila kita berbicara tentang agama. Sedangkan dalam soal pekerjaan hidup ini pun, manusia menyangka pekerjaan dia itulah pekerjaan yang terbaik. Sedangkan sekiranya dinilai dengan sebenar-benarnya, mungkin pekerjaan itu adalah pekerjaan yang buruk. Orang yang biasa hidup sebagai pencuri umpamanya, sudah menjadi darah daging dia itu pekerjaan dia mencuri. Bagi dia itu adalah suatu pekerjaan yang baik. Umpamanya. Bahkan seorang yang bekerja sebagai perempuan pelacur, mungkin menyangka oleh kerana pekerjaan itu baginya pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang memberikan pulangan yang lumayan, maka bagi dia itu adalah suatu pekerjaan yang baik. Sedangkan pada hakikatnya itu adalah pekerjaan yang keji dan hina. Maka demikian jugalah agama yang dianuti oleh seseorang itu. Mesti juga diletakkan di bawah suatu neraca untuk dipertimbangkan. Untuk dipertimbangkan. وهكذا غيرها من جميع الأمور التي ينشأ الإنسان عليها. Maka demikianlah halnya dengan perkara-perkara yang lain, yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia. وَتَطُولُ مُصَاحَبَتُهُ, yang dia telah lama bersahabat dengannya. Ibaratnya begitulah. Oleh kerana terlalu biasa, maka dia ibarat sahabat. Dah intim dah begitu. Dah jadi intim. فَإِنَّهُ يُحِبُّهَا وَيَصْعَبُ عَلَيْهِ فِرَاقُهَا. Maka pastilah dia mencintai kebiasaan itu. Dan sukar bagi dia untuk berpisah daripadanya. وَكُلَّمَا إِزْدَادُوا مُصَاحَبَةً لَهَا يَزْدَادُ لَهَا مَحَبَّةً. Maka setiap kali bertambah persahabatan, dan maka bertambahlah di situ kasih sayang. Mana bertambah lama dia bersahabat, maka bertambah mendalamlah kasih sayang dia. Wa fiha ta'alluqan, maka bertambah dalamlah perkaitannya, pertautannya. Maka bertambah mendalamlah pertautannya. Wa yazdadu firaquha alaihi shiddatan wa su'ubatan. Maka bertambahlah sukar baginya untuk berpisah. Ini dalam bahasa Arab ni dia bahasa yang kaya. Jadi dia boleh menghuraikan suatu perkara itu dengan berbagai-bagai kalimah. Kita dalam bahasa Melayu ni dibanding dengan bahasa Arab ni agak
agak miskin lah. Jadi kita terpaksa mengulang-ulang kalimah yang sama. Sedangkan dalam bahasa Arab dia ada banyak kalimah-kalimah yang boleh digunakan untuk merujuk kepada perkara yang sama. Baik. Seterusnya kata An-Nabhani. Walaula dhalika lama lazama ashabu as-sana'i' al-khasisah wal makasib ad-dani'ah wal halat ar-radi'ah ma hum alaihi. Jika tidak demikian, jika tidak kerana susahnya berpisah dengan adat kebiasaan ini, pastilah tidak akan kita dapati orang-orang yang melakukan kerja-kerja yang keji. Orang yang memperolehi hasil kehidupan daripada usaha-usaha yang tidak baik. Dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Pastilah kita takkan jumpa orang yang boleh berterusan buat benda-benda yang macam ni. Itu kata An-Nabhani. Kerana tabiat manusia itu begitu. Benda yang tidak baik sekalipun, bila dah dibiasa-biasakan, dia takkan terasa tak baik lagi. Kerana dah menjadi kebiasaan. Kita nampak tak baik tu, kita belum biasa buat. Sebab itu kita jangan biasakan buat benda yang tak baik. Misal kata perbuatan minum arak umpamanya. Itu suatu yang kita ditegah. Jauhkan diri daripada minum arak. Tapi bagi orang yang sudah menjadi darah dagingnya, minum arak tu sudah menjadi darah dagingnya, maka perbuatan itu tidak menjadi persoalan padanya, bahkan menjadi suatu yang dia mungkin banggakan. Bahkan dia rasa orang yang tidak minum arak itulah orang yang rugi. Rugi. Orang yang tidak up to date. Orang yang tidak mengikut trend. Kebiasaan yang sepatutnya dia, orang yang tak pandai bersosial. Faqad zahara bidzalika zuhur asy-syamsi anna mujarrada mahabbatil insani lidinihi alladhi nasha'a alayhi la yadullu ala annahu ad-dinul haqq. Maka jelas dengan demikian itu seumpama jelasnya cahaya matahari itu. Jelasnya matahari itu. Jelas sejelas-jelasnya bahawa semata-mata kecintaan seorang manusia terhadap agamanya yang dia anuti selama ini tidak menunjukkan bahawasanya agama itu adalah agama yang benar. Kita tak boleh kata agama itu agama benar hanya semata-mata kerana seorang itu cinta, suka, tak ada masalah dengan agama itu selama ni. Jadi buat apa aku nak tukar agama? Itu persoalannya. Buat apa aku nak tengok pada agama lain, pada agama Islam? Aku dah puas hati dengan agama ni selama ni. Aku dah suka, aku tak ada apa-apa masalah. Jadi kata An-Nabhani, kecintaan kepada suatu agama sebagaimana kecintaan kepada tabiat-tabiat hidup yang lain, itu tidak membuktikan apa-apa. Tidak membuktikan bahawasanya itulah yang terbaik bagi dia. Alladhi bihin najatu minasyaqawatil abadiyah, yang boleh memberikan seseorang itu keselamatan, yang boleh menjamin keselamatan seseorang itu daripada kecelakaan yang abadi. Ini persoalan, balik pada persoalan yang kita sebutkan awal mula
pada perbincangan kita minggu lepas. Di mana persoalan yang terbesar adalah persoalan kebahagiaan yang kekal abadi itu. Dan persoalan yang kekal abadi ini, kebahagiaan yang abadi ini berkaitan dengan agama. Wal fauzi bis sa'adati sarmadiyah, dan juga kebahagiaan dengan dan juga kejayaan dengan kebahagiaan yang sarmadi. Sarmadi ini sama dengan abadi. Seperti sebut tadi lah, bahasa Arab ni dia banyak, dia punya mufradat. Ya, jadi agama yang menjadi kebiasaan itu, yang menjadi kecintaan itu, belum tentu boleh menjamin seseorang itu daripada kecelakaan yang abadi, dan juga boleh memberikan dia keselamatan dan kebahagiaan yang kekal abadi. Itu persoalannya. Jadi persoalan yang lanjutnya itu kita nak kena tunggu minggu depan pula. InsyaAllah. Kita nak kena tunggu minggu depan pula, kerana masa kita sudah cukup. Maka insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan dan huraian kita kepada risalah yang ringkas tetapi penting dan bermanfaat ini, yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah. Alhamdulillah. Itu dia penerangan yang telah pun dibawakan oleh Encik Asham dalam pertemuan kita bagi siri kedua pada kali ini, dengan risalah yang telah pun dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang dinamakan Kesimpulan Kalam pada Mentarjihkan Agama Islam. Dan insyaAllah akan bakal kita sama-sama ikuti lagi setiap hari Isnin jam 9.15 malam dalam rancangan Khazanah Ilmuwan. Jadi untuk itu terima kasih Encik Asham. Ya, sama. InsyaAllah kita bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.